Tom Cruise ni kan dah tua-tua pun hebat beraksi kan? Hello dan WhatsApp guys, semoga kita semua dapat menyelesaikan sesuatu tugasan dengan baik tanpa sebarang masalah, amin. Untuk yang first time ataupun yang tak kenal lagi, aku Topeng Man, aku suka berbicara tentang movie. Dan kali ini aku akan review antara filem yang aku nantikan untuk tahun 2023, iaitu filem Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Filem Mission Impossible antara franchise filem yang aku minat nak tonton, sebab tu aku masukkan dalam top 10 filem paling aku nantikan untuk tahun 2023. Sebelum aku mulakan guys, jangan lupa untuk subscribe dan klik butang loceng supaya korang tak terlepas dengan review terbaru daripada Topeng Man, okey? Kalau korang sukalah review jujur daripada aku, okey? Jom kita layan kejap ringkasan cerita ataupun sinopsis dalam movie ni kejap, jom. Mission Impossible Dead Reckoning merupakan filem bergenre action adventure thriller arahan daripada Christopher McQuarrie. Filem ini dibintangi oleh Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg dan banyak lagi pelakon-pelakon yang lain. Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 mengisahkan Ethan Hunt yang mendapat misi terbaru dari Impossible Mission Force IMF bersama anggota lamanya. Mereka kini menjejaki sesuatu yang baru kerana akan mengancam semua manusia sekiranya jatuh ke tangan orang yang salah. Kemunculan musuh yang penuh misteri dan berkuasa menambahkan lagi kesukaran untuk menyelesaikan misi mereka. Jomlah guys, kita layan kejap apa yang best dalam movie ni, okey? Jom. Yang pertama, aksi dia yang solid. Solid pula lah aku guna kali ni kan. Mission Impossible Dead Reckoning mempunyai urutan aksi yang mengagumkan. Walaupun konsep filem ini berulang, namun ianya berjaya memberikan elemen yang menyegarkan dalam aspek tertentu. Lakonan Tom Cruise ni kan, walaupun pada hakikatnya dia ni dah berusia, namun tetap memberikan yang terbaik dan antara kekuatan filem Mission Impossible masih relevan sampai sekarang. Dengan gaya dan aksi dia pun masih bertenaga dan mantap. Filem ini dimulakan dengan adegan yang menarik dengan scene yang mendebarkan dalam masa sama menghiburkan korang dengan set-setnya yang hebat di beberapa buah negara dan menjadikan aksi dalam filem ini bertambah padu dan solid. Memang banyaklah aksi-aksi yang disajikan, hand to handnya, tembak-menembaknya sehinggalah aksi stun yang berbahaya yang menjadi ciri-ciri khas untuk filem Mission Impossible memberikan nilai kepuasan ketika korang menonton. Yang kedua, skor dan visual dia yang menarik. Skor dan sinematografi dalam filem ini sangat membantu dalam menjadikan ianya lebih terasa bila ditonton. Rundut bunyi yang dihasilkan dalam filem ini disusun dan disampaikan dengan kemas, memberikan setiap scene dihubungkan dengan baik sesuai dengan perjalanan cerita. Penyusunan muzik yang baik ni kan sangat diperlukan dalam sesebuah filem bagi memberikan lagi feel yang lebih mendalam kepada penonton. Walaupun kadang-kadang ada adegan VFX dia yang terasa kurang, namun ianya sedikit sebanyak tidak mengganggu keseluruhan penceritaan. Gabungan skor dan visual ni kan akan membawakan korang rasa bersemangat, tegang, kemudiannya terbawa-bawa untuk mengetahui apa yang akan berlaku seterusnya. Memang mantaplah penyusunan rundut bunyi serta visualnya. Jomlah guys, kita tengok pula apa yang aku rasa personally kurang pula dalam movie ni, okey? Jom. Yang pertama, watak jahat yang kurang sesuai. Sejujurnya kan, aku kurang menyukai watak Gabriel, lakonan daripada Isa Morales. Mula-mula memperkenalkan watak dia memang kelihatan agak menarik dan sesuai, namun persembahan dia selepas itu meninggalkan kesan yang kurang memuaskan. Watak villain ni kan sepatutnya menunjukkan ketangkasan macam watak-watak jahat filem-filem yang sebelum, tapi persembahan watak Gabriel ni kan agak kantoi, tidak menakutkan dan tak
watak natural lah pada aku. Seorang lagi watak jahat yang perempuan tu kan, entah siapa nama dia tak, yang pegang watak Mantis dalam Guardian of Galaxy tu kan. Dia pun tiada hala tuju dan tidak menunjukkan apa-apa kepentingan. Lakonan dia memang tak dinafikan, memang bagus dan aksi dia pun ada, tapi watak dia terasa hanya untuk hadir bagi menyelamatkan Tom Cruise. Kira tidak dikembangkan dan agak sia-sia lah. Kedua-dua watak villain yang aku bagi tahu tadi agak kurang lah dari segi hala tuju. Maybe baru part 1 kan, tak boleh juga aku nak judge. Hope dalam part 2 nanti mereka akan menghasilkan lagi baik, okay? Oh, hell no! Yang kedua, watak lama tidak dihargai. Pada aku kan, jika nak wujudkan watak-watak lama, perlulah dibuat pertimbangan dengan teliti siapa yang perlu ditamatkan sebab ianya akan memberi sedikit sebanyak impak kepada filem. Keputusan untuk mematikan watak tertentu dalam filem ini adalah satu kesilapan pada aku. Aku tak ada masalah pun kalau nak tamatkan watak tertentu. Standard lah kan, kalau dalam setiap filem tu ada yang perlu dikorbankan, dan aku menghormati keputusan tersebut. Cuma cara ia disampaikan itu agak kurang dihargai. Sedangkan watak tersebut kan antara watak yang penting untuk filem-filem yang sebelumnya. Baik kau tak payah timbulkan semula hubungan watak tersebut dalam filem ini kalau akhirnya hanya macam tu je kan. Entahlah. Kalau korang mengikuti filem Mission Impossible sebelum-sebelumnya, mesti korang pun rasa apa yang aku rasa. Sejujurnya juga kan aku merasakan sedikit dragging dan panjang untuk filem ini, tetapi tidak mengganggu keseluruhan perjalanan cerita. Jomlah guys tengok berapa aku nak skor untuk movie ni, okey? Jom. So guys, macam mana dengan markah yang aku bagi? Korang yang dah tonton tu setuju tak? Tak ada masalah lah kalau korang tak setuju dengan aku. Kalau korang ada pendapat nak share pun lagilah bagus, okey? Lain orang, lain pendapat dia. Just respect each other, okey? Secara keseluruhannya, filem ini tidaklah sebaik filem Mission Impossible Fallout. Namun ianya tetap memiliki aksi yang mantap, skor serta visual dia yang best. Lakonan Tom Cruise memang superb dan aku syorkan kepada korang untuk layan dekat Pawagam, okey? Itu saja pada aku guys. Jangan lupa subscribe, like dan komen pendapat korang. Aku tak main poyo tapi jujur.